kasih tahu mengenai sebuah dosa. Hai, Assalamualaikum, welcome back to my channel. It's me, Ikali here. Kepada hampa yang dah subscribe aku punya channel, aku ucapkan terima kasih banyak-banyak. Okay, semoga korang dipermudahkan segala urusan dan dimurahkan rezeki. Tapi kepada hampa yang belum subscribe lagi aku punya channel, please tekan button subscribe. And jangan lupa tekan button like and share aku punya video supaya ramai lagi yang boleh tengok aku punya video. Alright? Okay guys, so hari ni aku nak cerita pasal pengalaman aku kena ganggu dekat hostel dulu. Aku tahu hampa mesti suka punya cerita-cerita kena kacau dekat hostel lah. Makcik atas almari, bukan atas almari, atas loka. Makcik karipap. Tapi aku tak pernah lah kena benda-benda macam tu. Aku, masa aku dengar cerita-cerita makcik karipap semua tu kan, aku tunggu juga macam, mana makcik karipap ni tak ada ke jual malam-malam kan? Maklumlah, kita belajar ni lapak tengah-tengah malam nak buat assignment apa kan. Tapi tak ada geng, tak ada. So, hari ni aku nak cerita satu pengalaman aku yang mana aku diganggu. Okay geng, so apa yang aku nak cerita ke hari ni, mungkin ada setengah daripada hampa dah pernah dengar, mungkin ada yang belum. Mungkin ada yang dengar daripada MS Studio, ada yang dengar daripada channel-channel lain. Tapi kali ni aku nak cerita sendiri dekat aku punya channel ni, apa yang dah terjadi dekat aku masa tu. Dulu aku belajar dekat Alor Gajah, Melaka. Okey, nama college aku tak bolehlah bagi tahu entek. Okey. Tapi college aku terletak dekat Eva Mosa. Kalau kata hampa tahu aku study dekat mana, hampa komen dekat bawah. Alright? Tapi sekarang ni college aku dah tak ada dekat situ. Dia dah pindah pergi tempat lain. So basically tempat tu dengar ceritanya dah dijadikan asrama staff Kelang ke apa, aku tak berapa nak sure lah. Tapi apa yang aku lalui dekat situ dulu sangat memberi kesan and meninggalkan luka dan parut. Basically, masa tu kita orang diberi rumah. Dalam tu kami duduk dalam 2, 4, 6, 8. Dalam 8 orang macam tu satu rumah. Rumah tu dia tak berapa besar sangat. Dia ada satu bilik je. And kita orang sumbat semua 8 orang tidur satu bilik. Kiranya katil letak keliling lah. Katil double decker kan, letak keliling. So tidurlah. Kami sumbat lah ramai-ramai dalam tu kan. Maklumlah student tak mampu nak menyewa rumah yang gah-gah, yang besar-besar kan. Itu pun sewa pun rasa 1,000 kot. Kami bahagi-bahagi bayar seorang 100 lebih kot bulan-bulan kan. Apa yang aku nak cerita dekat hampa hari ni, aku punya hostel tu dia terletak dalam hutan. Alright? Dalam hutan. Dia sebenarnya kawasan macam kawasan pelancongan tapi dalam hutan. Okey? Dekat situ banyaklah dengar cerita-cerita yang macam urban legend lah, macam ada budak mati dalam tak mandi, ada macam-macam lah. And aku tak apa nak ingat lah urban legend lagi dekat situ. Banyak yang aku ingat ialah katanya ada budak yang mati dalam tak mandi dekat kawasan hostel aku tu lah. Hostel aku tu sebenarnya adalah kondo, tapi aku punya college ni sewa untuk dijadikan kediaman hostel kita orang. Kiranya ada some apartment, ada some unit yang dia punya owner jadikan untuk macam homestay lah. Orang datang bercuti ke apa kan. And ada some unit pula dia orang dah hand over dekat kita orang punya college untuk dijadikan hostel. So kalau aku nak cerita dekat bagi bayangan dekat hampa, rumah aku ni satu koridor tu ada dalam 2, 4, 6, 8. Kiranya satu koridor, satu level lah. Satu level ada 8 biji rumah.
Rumah sampah kita orang pun di setiap level. Maknanya sebelah lift akan ada satu rumah sampah. So geng, sehari sebelum kejadian tu, aku ni keluar nak pergi buang sampah dekat rumah sampah tu. Okey, rumah aku kalau aku buka je pintu depan, memang akan berdepan dengan tangga rintangan lah. Tangga lah kan. Akan berdepan dengan tangga rintangan. Macam yang hampa semua tahu, pintu tangga rintangan tu, dia bukan ringan geng. Dia bukan pintu-pintu biasa. Pintu tu berat and kita perlukan tenaga untuk tolak pintu tu. Pintu tu aku selalu pelik sebabkan setiap kali keluar rumah boleh dikatakan pintu tu sentiasa terbuka. And aku tak rasa ada orang yang akan lalu tangga tu sebabnya tangga tu sentiasa gelap tanpa lampu. Maintenance dah banyak kali dah tukar lampu pun semua, tapi dia bertahan 2-3 hari je. Lepas tu gelap balik. Bukan level aku je geng, bukan. Tapi start daripada level atas sampai level bawah tak ada lampu. Kira memang totally gelap tangga tu. Aku nak pergi buang sampah kan. Aku buka pintu. Aku tengok pintu tu tertutup. Alright, pintu tu tertutup. So aku pun pergi lah buang sampah. Ngengit jalan-jalan pergi buang sampah. Masa aku nak balik itu, aku dengar ada orang panggil aku. Ika. Macam tu. Aku kira aku dah dekat pintu lah ni nak masuk rumah kan. Aku dah dekat pintu. Aku dengar Ika. Oh, siapa panggil aku kan? Aku pusing lah belakang. Masa aku pusing belakang tu, aku tengok pintu tu terbuka. Time tu aku macam, asal pintu ni terbuka? Macam pelik macam, asal kau boleh terbuka sedangkan masa aku keluar rumah tadi hang tertutup. Aku ni tak fikir banyak. Aku masuk dalam rumah, aku ambil ayat Yasin. Sebab kita orang malam Jumaat kita orang akan baca Yasin and ada simpan ayat Yasin kan. So aku ambil je ayat Yasin tu, aku curah dekat tangga tu. Aku curah dekat tangga tu, lepas tu aku tutup. Aku masuk rumah. Esoknya tu, aku dengan lagi 2 orang kawan aku ni, kita orang tak boleh solat. Kami tak boleh solat. Biasalah, fahamlah perempuan kan. Kami tak boleh solat. So, kami duduk dekat beranda and kami buat hal kami lah. Lepas je habis housemate kami yang lain ni habis solat, depa ni kata nak turun surau bawah sebabnya ada ceramah ke apa. Aku pun tak berapa nak sure lah. Tak berapa nak ingat lah, benda lama kan. Lepas tu kami macam okey lah kan. Depa tanya kami nak turun ke dok. Kami kata dok kot sebab surau kecil. Kalau kata yang tak boleh solat pun nak turun bawah, nak menyemak juga dalam surau tu, jadi macam tak cukup ruang lah untuk orang lain kan. So kita orang decide macam tak apalah, hampa pergi lah, kami duduk kat rumah. So depa dah siap-siap ni, kami pun macam okey lah, jom kita hantar depa pergi dekat lift. Buka pintu, pergilah hantar dekat lift. Okey, pergi hantar dekat lift. Depa ni dah naik lift, dah turun bawah apa semua. Yang kami ni, biasalah perempuan kan, duk gedik, gedok-gelok apa benda semua kan. Duk main tolak-tolak. Lepas tu kawan aku had 2 orang ni, dia macam tolak aku. Lepas tu depa lari-lari masuk dalam rumah. Kononnya nak tinggal aku lah dekat luar kan. So aku ni macam, depa ni macam lah aku heran sangat depa tinggal aku kat luar macam tu lah. Depa ni dah lari masuk dalam rumah dah. Aku baru sampai. Biasalah kenderaan berat dia duduk belah kiri, dia lambat sikit nak sampai kan. So masa aku dah sampai dekat rumah tu, aku nak buka lah tombol pintu. Aku nak masuk lah dalam rumah kiranya kan. Tapi aku tak boleh nak buka pintu rumah aku tu. Dia macam ada macam benda besar yang duk tahan daripada dalam. Macam ada satu tenaga yang kuat daripada dalam, duk tahan pintu daripada aku masuk. Aku macam pelik juga kan. Kalau kata depa tu yang tahan pintu, mestilah dengar suara depa gelak-gelak ke, ataupun pintu tu mesti akan macam mana pun boleh terbuka sendirilah. Sebab depa bukannya kuat pun nak tahan kan. Pintu rumah aku tu dia ada problem sikit. Kiranya kami pernah cungkil tepi pintu. Macam ni pintu kan, kami pernah cungkil tepi ni. Kami pernah cungkil.
bagi macam lubang tu luas. Sebabnya kita orang tertinggal kunci dalam rumah. So kita orang terpaksa cungkil untuk buka balik pintu tu. And start daripada tu pintu rumah kita orang ni jadi macam loose lah. So kalau kata angin tiup kuat sikit ke apa pun memang boleh terbuka. Tapi time tu aku pelik sebab aku duk tekan buka ni tak lepas-lepas nak buka. Aku macam kenapa kan? Ada macam ada benda duk tahan daripada dalam. So aku jerit lah, weh bukalah pintu. Aku jerit lah dekat depa kat dalam kan. Aku cakap, weh bukalah pintu. Yang depa ni pun kata, buka je lah, bukan kunci pun. Depa kata macam tu. Tapi dengar suara depa jauh. Aku pun duk buka-buka. Kenapa tak boleh lah? Kenapa tak boleh? Masa tu, aku dah start rasa belakang aku ni panas gila. Macam tak tahu lah. Tapi rasa bahang betul-betul punya bahang. Lepas tu aku macam, apa benda kan? And kita, kalau ada benda belakang kita boleh rasa yang benda tu tinggi daripada kita. Kita boleh rasa benda tu besar daripada kita. Dia punya haba tu kita boleh rasa. Aku ni duk rasa benda tu memang besar lagi pada aku. Dia macam contohlah ni benda tu kan. Dia macam duk tengok aku macam tu. So aku cuak lah. Gila tak cuak weh. Benda aku rasa besar kot. Aku rasa dia macam nak peluk aku daripada belakang. Time tu memang aku cuak gila. Aku tak pusing belakang pun sebab aku tak nak tengok benda apa yang ada dekat belakang aku. Masa tu aku dah gabra gila. Lepas tu aku macam, bukalah pintu kan. Lepas tu aku dah geram sangat. Aku tekan tombol pintu tu. Aku buka, aku jerit, Allah! Macam tu lah. Masa aku tekan pintu nak buka, aku jerit Allah tu. Aku rasa ada satu tangan besar yang pegang kepala aku. Dia tolak kepala aku turun ke bawah. Masa tu aku nak jatuh tersungkuk. Tapi kepala aku ni terantuk dekat tombol pintu. Tombol pintu aku yang jenis tekan kita tolak tu. Bukan yang jenis tombol pintu macam ni ke apa, tak. Yang jenis kita tekan tertolak. Jenis macam tu. So masa tu kan aku dah jatuh tersungkuk. Kepala aku dah terantuk dekat pintu kan. Memang sakit lah, rasa kebas lah. Tapi aku tak expect lah yang benda tu teruk. Aku cuma macam, aduh sakit lah. Time tu dah pintu dah terbuka lah. Macam aduh sakit lah aku macam tu kan. Lepas tu aku panggil kawan aku. Weh, kepala aku sakit lah. Cakap yang tu kan. Asal hampa tutup pintu? Lepas tu aku tengok kawan aku ni, depa baru keluar daripada bilik. Lepas tu muka depa masing-masing pucat. Aku macam, asal muka dia orang pucat kan? Lepas tu yang si Dilo ni dia macam, Ika, darah. Dia cakap macam tu. Aku yang masa tengah pegang kepala aku ni, aku tengok lah macam, darah. Aku macam terkejut. So aku tengok kan, menitik-nitik atas lantai semua ni kan. Aku pun pergi dah dekat cermin. Aku tengok kepala aku. Rupa-rupanya kepala aku ni dah terbelah tau. Dah terbelah macam ni. Aku terkejut lah sebab dah tengok terbelah kan. Leleh-leleh dekat sini apa semua. So time tu kan, aku macam, aku nak nangis kan. Sebab, benda besar kot luka. Lepas tu member aku lagi dua orang ni dia kata, tak apa. Kami turun bawah pi panggil depa hotline. Kiranya, depa ni nak turun bawah pi cari housemate hotline ni lah nak bagi tahu kan. So depa ni pi turun bawah, tinggal aku sorang-sorang dekat rumah. Masa tinggal aku sorang-sorang dekat rumah tu, aku riau lah. Gila tak riau. Kita dah jauh pada mak pok kot. Lepas tu dengan tiba-tiba nak jadi macam tu lah. Sedih lah. Masa aku tengah nak nangis tu kan, aku dengar suara macam orang lelaki gelak macam macam tu. Macam dia gelak seronok tak benda tu jadi dekat aku. Aku memang tak puas hati gila. Macam, apa hal Zee? Masa tu memang aku cuak lah. Memang aku takut serius. Aku cakap, memang aku takut gila. And lepas je dah panggil housemate aku yang lain apa semua, depa ni pun bagi tahu lah dekat Kamsis kan. Dah bagi tahu dekat Kamsis suruh bawa pergi hospital apa semua. Member aku 2 orang teman aku pergi hospital Lalu Gajah. Okay. So masa masuk bilik nak lepas tu kawan tu bila dia cucuk jarum tu tak tembus tau dekat kepala aku. Jarum tu jadi bengkok, dia bengkok ke tepi.
Kan jarum tu memang bengkok macam mata kail. Tapi bila dia orang tu duk paksa nak jahit, jarum tu dia bengkok ke tepi. Lepas tu dah bengkok ke tepi tu, korang tu buanglah, ambil lah jarum baru. Jarum kedua pun sama juga. Dia bengkok ke tepi. Lepas tu kawan dia kata lah, "Weh, keras betul kepala hang ni." Ada lagi seorang dalam bilik tu, dia tengah prepare barang-barang nak cuci luka ke apa kan. Tapi yang tukang prepare barang tu dia macam berumur sikit lah, dalam 40 macam tu kan. Kawan tu dia sambil-sambil duk susun barang, dia kata macam ni, "Hey, yang mana duk ikut tu tak payah duk kacau kami buat kerja. Pilah main jauh-jauh." Dia kata macam tu. Aku macam, kenapa dia cakap macam tu kan? Kali ketiga kawan tu jahit, dah boleh. So jahit lah. Dah jahit-jahit apa semua, aku dapat 13 jahitan dekat kepala otak aku ni. Sebab itulah aku ni tak apa nak betul, sewe sikit. So, itulah kisah aku pasal ditolak entiti tak berjasad. Okay? So, sebenarnya kan, aku muskil juga kalau ikutkan benda-benda tu macam tak boleh sentuh kita kan. Tapi kenapa sampai ada tahap yang benda tu boleh sentuh aku? Ataupun tak tahulah weh, aku tak tahu nak cakap macam mana. Tapi itulah pengalaman aku, and parut jahit tu masih ada lagi dekat kepala aku. Cuma dia tak panjang dah lah sebab aku duk sapu-sapu bio oil apa semua kan. So luka tu dia makin lama makin hilang, dia tinggal sikit. Besar ni kot dia tinggal kan. Tapi bila fikir balik memang perik lah. Memang perik gila. And sebab tu juga aku cuti 2 minggu. Aku balik kampung. Masa aku balik kampung tu, ayah aku cuma cakap, "Hey, hang ni tak habis-habis cari pasal." Dia kata macam tu kat aku. Aku macam, apa ayah aku cakap macam tu kan? And ayah aku pun adalah ubat penawak lah, apa benda apa semua. Masa kawan ayah aku datang rumah dia ni macam pandai lah sikit berubat kan. Dia kata dekat aku, "Hang ni macam-macam duk ikut." Dia kata dekat aku macam-macam duk ikut. Apa nak tahu kan benda apa yang duk mengikut aku? Nanti aku cerita. Alright. So, sampai sini je video kita hari ni. Aku harap hampa enjoy aku punya video. Sorry sangat-sangat kalau hampa sentiasa tertunggu-tunggu video aku. Sebabnya aku kerja 12 jam geng sehari. So, aku memang letih. Kalau balik kerja tu aku nak buat konten, memang aku letih gila. So, aku harap hampa boleh stay support aku. And tunggulah video-video daripada aku, okay? So, sampai sini je. Kita jumpa lagi in the next video, okay? Aku sentiasa doakan hampa dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dan sentiasa dilindungi Allah. Alright, bye!